Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berbau, pintar reja bersih, saguduri-saguduri wanakkam. Semene warmani hauma khaifalikum ana billahi syukran, maradan huaran inturan memundai caradan. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini kita membincangkan isu berkaitan dengan pilihan raya negeri Melaka, tetapi kita memberi fokus kepada DUN Asahan N10. Saudara, di DUN Asahan kita dapati hampir 5 penjuru. Baik di kalangan calon Barisan Nasional diikuti oleh PKR, kemudiannya 3 calon bebas. Di sini kita melihat bagaimana cabaran yang sedang dilalui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Idris Harun. Baik saudara, saya melihat sebenarnya Idris Harun, beliau mempunyai peluang untuk menang. Walaupun menang tipis, tetapi peluangnya sudah ada. Namun timbul persoalan mengapa 3 calon bebas hadir di situ. Ini berkaitan dengan kesuburan demokrasi dan kita sebut bagaimanakah kita menerjemahkan suasana untuk rakyat melibatkan diri, atau apa saja dasar dan strategi digunakan. Saudara, persoalan sekarang ini, apakah yang akan menjadi asbab kepada kemenangan calon Barisan Nasional ataupun PKR Pakatan Harapan dan 3 calon bebas? Namun saya melihat potensinya memang ada pada YB Idris Harun. Namun demikian, YB Idris Harun mestilah menjadi pendengar yang baik dan sentiasa lestari. Saya memberi nasihat dari hati ke hati kepada YB Idris Harun. Mengapa saya mahu beliau menjadi calon yang memenangi di lokaliti terbabit? Kerana kita melihat belum selesai perjuangan yang ditimbulkan oleh beliau berkaitan isu salah guna kuasa, rasuah dan ketirisan. Saudara dan saudari, Idris Harun namun perlu lebih bijak, lebih berjiwa besar, jujur, ikhlas. Saudara mungkin bertanya kepada saya, adakah YB Idris Harun belum cukup ikhlas, jujur, dan beliau sebenarnya mempunyai niat sebaliknya? Namun apabila kita melihat dari segi cara beliau bercakap, bertutur dan memberikan mesej, sekiranya saudara faham verbal and non-verbal conversation ataupun secara bahasa lisan dan lisan, saudara kalau mempunyai kemahiran, saudara boleh menghidup. Tapi apa pun saya mau sebut pada YB Idris Harun, sudah turun di gelanggang Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur, perlulah sentiasa menyantuni pandangan pelbagai pihak. Siapa saja memberikan pandangan, kerana pandangan rakyat akan rumbi. Mungkin juga Presiden NGO, penganalisis, sarjana scholars yang mana mahu memberikan input yang baik kepada semua calon, termasuk Barisan Nasional Bebas dan juga YB Idris Harun. Tapi bagi saya hanya melihat kepada YB Idris Harun di situ kerana saya melihat beliau mempunyai potensi untuk menang. Baik saudara dan saudari, YB Idris Harun mestilah pastikan bahawa beliau benar-benar jujur untuk berjuang habis-habisan bersama Pakatan Harapan, dan beliau tidak akan melompat parti atau kembali kepada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PAS dan apa saja jenis parti politik. Kerana ini adalah kerjaya beliau di dalam politik yang mana diberikan nafas dan diberikan ruang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ramai lagi pemimpin rakyat ekonomi, dan juga mungkin saya memberikan pandangan dari masa ke semasa kepada pihak atasan, kepada pihak-pihak pucuk pimpinan, presiden parti dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ini adalah amanah peluang ruang yang diberikan. Maka YB Idris Harun mestilah melihat isu ini sangat serius. Jangan ganggu, yang pertama, jangan ganggu agenda Pakatan Harapan untuk meletakkan Adli Zahari sebagai Ketua Menteri Melaka. Sebab apa? Kalau YB Idris Harun mempunyai hajat dan cita-cita, ia akan menyebabkan ramai di kalangan adun di Melaka, khususnya Pakatan Harapan, tidak akan senang. Sudah pasti mereka akan rasa tidak selamat apabila kehadiran YB Idris Harun mengganggu
hasrat mereka untuk menjadikan Adli Zahari sebagai Ketua Menteri. Di situ YB Idris Harun dia telah kehilangan sokongan daripada pengundi-pengundi Pakatan Harapan, disebabkan ramai di kalangan pengundi Pakatan Harapan mahukan Adli menjadi Ketua Menteri Melaka. Tapi apabila kenyataan-kenyataan yang keluar daripada mulut YB Idris Harun, antaranya saya tidak menolak ruang dan peluang sekiranya saya dicalonkan sebagai Ketua Menteri Melaka, dan antara kenyataan lain juga dizahirkan oleh YB Idris Harun, yang mana buat masa sekarang ni kita tidak memberi fokus kepada siapa Ketua Menteri Melaka. Yang penting kita menang dulu, kemudian kita fikir berkaitan dengan siapa CM Melaka. Ini juga menyebabkan pihak-pihak dalam Pakatan Harapan kemungkinan besar mereka tidak senang, tetapi mereka tidak menzahirkan di depan YB Idris Harun. Tapi ingat, YB Idris Harun telah lama menjadi Ketua Menteri Melaka, pernah menjadi Ketua Menteri Melaka dan pernah menjadi Exco, termasuklah menjadi disebutnya sebagai adun Sungai Udang. Dan saya mau memberi sedikit pandangan peribadi, yang mana YB telah banyak diberi ruang dan peluang. Jadi sudah sampai masanya mungkin Adli Zahari, beliau memerasai mungkin 5 tahun, tapi sayang sekali beliau hanya mendapat 2 tahun, lagi 3 tahun dia tak dapat. Jadi sebab itulah harapan dia, kalau menang pilihan raya ini dia mahu lagi sambung. Itu cita-cita dia. Kemudian kalau dia mahu sambung lagi 5 tahun, jadi bagi saya ini tak betul. Jadi pandangan peribadi saya, janganlah tamak kuasa, bagi ruang pada orang lain. Ramai lagi exco-exco lain ataupun pemimpin muda atau pemimpin profesional yang akan bangkit. Jadi bagi saya, adakah YB Idris Harun ini seorang yang betul-betul beliau saja mahu menjadi CM Melaka? Itu tidak elok. Kita jangan ikut PL Tun Mahathir. Tidak sesuai. Jadi saya nasihatkan kepada YB Idris Harun supaya kalau betul nak memenangi pilihan raya ini, jangan tunjukkan cita-cita mahu menjadi Ketua Menteri Melaka. Yang keduanya dia melainkan majoriti Exco Pakatan mahukan YB menjadi, termasuk Adli Zahari, YB menjadi CM Melaka. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan kita minta. Apabila kita minta, dia akan memberi kesan. Jadi di situ ada konflik. Yang keduanya, saya melihat faktor yang menghalang YB Idris Harun adalah antaranya muda. Walaupun mereka tidak bertanding dan sekarang ni mereka menyatakan mereka menjadi pemerhati, tetapi Syed Saddiq telah keluarkan banyak kenyataan tentang katak melompat dan sebagainya, tidak mahu terima 4 adun dan sebagainya. Dan ini memberi kesan sedikit sebanyak, walaupun sebenarnya dia tidaklah bencana yang besar, tetapi bagi saya mereka cuba menjadikan itu sebagai satu sentimen, termasuk dia menjadi satu kekuatan untuk Barisan Nasional dan UMNO. Highlightkan isu berkaitan dengan bagaimana sebenarnya katak melompat ini memberi kesan kepada kestabilan politik, khususnya Kerajaan Negeri Melaka. Jadi YB Idris Harun inilah yang dijadikan modal untuk Barisan Nasional UMNO, dan juga begitu juga pihak-pihak tertentu, termasuklah dalam Pakatan Harapan ada pihak-pihak yang tampil mempertikai mengapa kata ini diterima. Jadi apa pun bagi saya selalu sebut, bukan cerita kata, tapi isunya adalah lompat kerana apa? Adakah kerana mahu menyelamatkan satu keadaan daripada buruk kepada baik, atau dalam satu situasi untuk memastikan bersama mereka yang berada di jalan Syiratul Mustaqim dan sebagainya. Dan ingatlah, politik ini warna-warninya pelbagai. Jadi tidak kiralah Pakatan Harapan, Barisan Nasional, UMNO, PAS dan sebagainya bersatu, mereka juga lah melompat parti ataupun membuat gabungan dan sebagainya, menjatuhkan kerajaan PH dan sebagainya. Macam-macam pernah berlaku perkara ni, bukan perkara baru. Baik, kemudiannya saya melihat apakah dia lagi isu-isu yang akan timbul adalah saya juga melihat kepada kekuatan jentera parti YB Idris Harun. Sekarang ni kita melihat seperti biasa, pilihan raya di negeri Melaka ini tidak boleh diadakan secara face to face ataupun turun padang dan sebagainya, kerana kita sedang berhadapan dengan COVID-19 dan kita ada SOP KKM dan SPR, MKN, PDRM dan sebagainya. Jadi bagaimana YB Idris Harun akan menyesuaikan diri dalam keadaan ini? Dan adakah sudah siap siaga? Kerana kita melihat UMNO, Barisan Nasional, mereka sangat advance, kerana mereka ada kekuatan kewangan dan sebagainya, untuk mengupah kepada konsultan dan sebagainya, membuat video, audio, animasi dan sebagainya, kreatif,
kreatif video, apa ni, macam-macam lah, macam mana mereka promote mereka punya adun, dalam beberapa minit, tetapi dengan gaya penampilan yang sangat lestari, menarik perhatian, dan di situ orang terasa wow, Jadi ini strategi, Kemudiannya lah, saya melihat juga YB Idris Harun. YB jangan marah saya, tapi YB punya sikap, cara bercakap ni agak terlalu ada sedikit muka, cara bercakap, dan verbal tu reaction, nampak macam ada ego, Ini bukan saya cakap seorang YB, ramai orang daripada dulu YB menjadi Ketua Menteri Melaka sampailah sekarang ni pun nampak disebutnya penampilan, cara bercakap, cara memberikan pandangan. Saya cadangkan YB resam padi tunduk. Maknanya lagi tinggi ilmu YB, jadilah layman, lagi rendah cara bercakap, komunikasinya santun, lebih lestari, dengar pandangan semua pihak, hormati semua pihak. Jangan kita belajar daripada overseas, kita engineer, lawyer, doktor, profesor, sarjana, kita rasa macam kadang-kadang kita rasa macam kita lebih baik daripada orang. Kita pernah jadi Ketua Menteri Melaka, kita pernah jadi timbalan menteri di federal, macam-macam lah. Jadi ia tidak baik untuk YB. Sebab YB kalau nak memenangi hati rakyat akan Romi, YB perlu turunkan YB punya sikap, apapun disebutnya sebagai perlu menyantuni, rakyat dengan bukan dengan disebutnya kita ada gap, tetapi dengan bahasa yang lembut dan juga pertuturan yang baik, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sangat bijak, termasuklah bosku, bosku tetap diminati, di mana-mana pun pisang goreng panas, Baik, kalau YB Idris Harun tidak setuju dengan saya, bosku diminati, saya melihat by election, bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, banyak by election tumbang, antaranya sumbangan bosku di Cameron Highland, macam-macam tempat lah, Semenyih dan sebagainya, Baik, kemudiannya apakah lagi yang menyebabkan YB Idris Harun ni kemungkinan besar akan hilang kursi di asahan ini? Kita melihat antaranya adalah DAP, minta maaf lah, sebab DAP antaranya kita melihat sebagai daripada awal tidak setuju YB Idris Harun menjadi disebutnya calon ataupun diterima oleh PKR atau amanah. Dan akhirnya apabila PKR menerima Datuk Seri Anwar, DAP kita lihat seakan-akan kecewa, dan kemungkinan besar kekecewaan ini akan dizahirkan kepada pengundi-pengundi Cina yang akan memberi kesan kepada YB Idris Harun. Dan antara perkara lain adalah saya melihat kepada isu-isu bagaimanakah sebenarnya isu lompat parti, katak dan sebagainya asyik-asyik dimainkan sendiri oleh regu-regu ataupun pasukan dalam Pakatan Harapan. Ini bahaya YB Idris Harun. Ini bahaya. Sebab kalau dalam Pakatan Harapan sendiri memainkan isu ini berulang kali dan secara konsisten, dia memberi impak yang besar kepada kemenangan. Dan saya yakin dan percaya kalau Pakatan Harapan, sepatutnya Pakatan Harapan lupakan segala krisis, lupakan segala isu. Sekarang sudah selesai penamaan calon, tidak ada isu lagi untuk mengkhianati atau mencerita tentang lompat parti dan sebagainya, Jadi bagi saya Pakatan Harapan kalau bijak, sebab saya melihat kekuatan Pakatan Harapan kemungkinan besar potensi untuk memenangi pilihan raya itu ada pada BN. Ada pada BN. Mungkin 15 kerusi BN boleh menang, ataupun 16 kerusi BN boleh menang. Tetapi Pakatan saya melihat ada kekangan sedikit, sebab ada beberapa don akan hilang, seperti Gadir, beberapa don lah, Pengkalan Batu kemungkinan di situ, dan mungkin juga beberapa don lain lah, seperti don-don yang ada krisis, ada beberapa kawasan panas, Tapi apa pun saya mahu sebut di sini, dan antaranya calon-calon muda yang diterjemahkan atau dibawa oleh Pakatan pun dia tidak mampu membawa kemenangan. Kita tunggu dan lihat, kita tidak bolehlah membuat kesimpulan awal, tetapi bagi saya apa yang saya melihat tu agak sukar sedikit, sebab di kawasan yang sama mereka BN UMNO meletakkan, atau Perikatan Nasional mereka meletakkan orang-orang yang kredibel. Cuma sayang sekali Perikatan Nasional kemungkinan besar tidak bolehlah bersaing. Saya minta Perikatan Nasional sabar, jangan sensitif, tapi apa pun saya akan ulas dalam hari lain. Tapi sekarang ini saya memberikan fokus kepada YB Idris Harun dan Don N10. Bagi saya YB, you should become a good listener. Apa you kena buat adalah you ingat, dan you kena tahu bagaimana caranya pengundi akan swing pada you.
You tak bolehlah nak ceramah macam biasa. Ingat, janji manifesto jangan mengarut ya. Lautan Pasifik, Atlantik, ya, bintang, bulan, planet Pluto, planet Marikh, ya. Jangan. Ini semua perkara-perkara yang pernah Pakatan Harapan buat dalam PRU ke-14 dan kemudiannya gagal tunaikan. Ya. Jadi tidak sesuai lah. Jadi sekarang ni biar isu-isu masyarakat sejagat. You tengok di Asahan tu apa masalah rakyat di situ, lokaliti di situ, ya. Termasuk jugalah BN, UMNO, Perikatan Nasional PAS ke apa benda ni. So tolong kutip ya, fokus isu-isu di kawasan lokaliti masing-masing. Baik. Saya sudah sebut banyak perkara dan saya sedang menanti dan menunggu apakah dia strategi yang akan digunakan oleh YB Idris Harun, dan saya harapkan YB Idris Harun tahu apa yang perlu dilakukan, khususnya mengangkat isu-isu berkaitan dengan ketirisan rasuah, salah guna kuasa, dan juga isu-isu berkaitan dengan apa yang YB tahu selama menjadi. Saya kadang-kala melihat isu pasir ini bukan isu baru YB Idris Harun, ya. Di Melaka dia dah berlaku daripada PRU ke-13, 14. Tapi bila isu ini timbul sekarang, ialah kalaupun dia rasuah ataupun salah guna kuasa dan sebagainya, tapi isu ini sudah lama. Dia berjangkit-jangkit, ya. Dan saya yakin dan percaya YB tahu. Tapi persoalannya kenapa baru sekarang. Tapi apa pun tak apalah. At least YB timbulkan isu itu, dan saya doakan YB jangan jadi macam orang lain lah, macam lalang, swing sana swing sini. So saya bukan nak kata sokong Pakatan Harapan, tidak. Hari ini saya cerita N10, ya. Dan kekuatannya ada kepada Idris Harun, ya. Tapi kalau besok saya akan cerita tentang N1, N2, ya, N2, di mana Tanjung Bidara, ya. Biar panas sikit. Yang itu saya terpaksa cerita kekuatan yang dimiliki YB Abdul Rauf. Ya, hari ini saya cerita YB Idris Harun. Saya bukan bias. Hari ini kita cerita pasal kekuatan calonnya. Saya melihat dari segi peribadinya ada pada PKR. Maka saya bagi mileage lah. Tapi saya tidak menidakkan kuasa ataupun disebut penerimaan rakyat pengundi kepada Barisan Nasional, ya. Tetapi saya melihat potensinya untuk menang Idris Harun lebih tinggi. Tetapi kalau Allah kata kun fayakun, itu bukan kerja saya. Kita merancang sedang Allah Maha Perancang. Baik, kemudiannya kita akan melihat besok saya akan bincangkan tentang Tanjung Bidara, ya. YB Abdul Rauf Yusof dan juga YB Mas Emerianti, ya. Baik, boleh, ya, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi pada hari esok. Sangka baik, sentiasa positif, visualization, dan saya hanya buat kerja saya. Sekarang ini saya memberi input. Satu hari mungkin rezeki saya menjadi ahli parlimen atau ADUN, saya mahu berjuang untuk rakyat. Itu kita tunggu. Orang dengki, asat dengki, kianat, iri hati, cemburu, kita tak boleh tolong lah, ya. Ada orang suka, ada orang tak suka, kat mana pun berlaku. Ini saya sudah biasa lah. Dan saya kenal siapa-siapa, walaupun saudara mara, walaupun orang dekat, walaupun orang-orang yang mungkin bersama kita. Tapi ingatlah, manusia rambut sama hitam, hati lain-lain. Jangan macam tu. Rezeki masing-masing, ya. Jadi kita bersyukurlah dengan rezeki yang Allah bagi, yang sedia adalah. Dan syukuran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.